lebih kurang 26 tahun. Telah mendirikan rumah tangga selama 25 tahun. Jadi saya dah berkahwin selama 16 tahun. Pasangan mestilah bertolak ansur di antara satu sama lain. Menitik beratkan kepada agama. Bab semayang pentinglah. Meluangkan masa bersama. Adalah saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Untuk kewangan, bab kewangan, prinsip saya berbincang dulu. Maaf memaafkan di antara pasangan. Bekerjasama dalam sesuatu perkara, terutama sekali dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Macam saya fikir sendiri, kita macam mana nak selesai masalah. Sentiasa bersikap adil terhadap pasangan. Rumah tangga yang bahagia ni adalah apabila anak-anak mendapat pendidikan yang cukup. Saling bertimbang rasa, senang cerita. Sentiasa mendoakan pasangan kita. Dan masa birthday tu berilah dia. Baru dah nampak romantik sikit. Bertolak ansur dalam semua perkara. Itu doa, penting saya doa lah. Itu aja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ni kami akan membentangkan topik 5 prinsip perkahwinan di bawah institusi kekeluargaan Islam. Tapi sebelum tu, saya perkenalkan dulu diri saya, Nurdiana Atira binti Azman daripada Pusat Pengajian Pengurusan, dan 2 orang lagi rakan saya iaitu Nur Afiqah binti Muhammad Razif juga daripada Pusat Pengajian Pengurusan, dan Nuraidah binti Abdul Rashid daripada Pusat Pengajian Komunikasi. Jadi kita boleh mulakan pembentangan kita. Sebelum saya masuk kepada pengenalan, di sini kami ada buat kandungan kepada perbincangan yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan, seterusnya isi dan juga kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan menerangkan sedikit pasal mengenai apa itu perkahwinan. So kalau perkahwinan ni dari segi bahasa, ia bermaksud himpunan, percantuman dan juga atau pengumpulan. Tapi dari segi istilah pula, dia merujuk kepada suatu akad ataupun ikatan yang menghalalkan pergaulan di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajipan atau tanggungjawab antara kedua-dua mereka. Tapi perlulah mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau kita tengok kan, perkahwinan ni kalau kita tengok setiap orang ada prinsip-prinsip yang ataupun nak cakap kualiti yang dicari daripada perkahwinan ni sendiri. Tapi macam mana pula perspektif Islam terhadap perkahwinan ni sendiri? So perkahwinan ni sebenarnya mempunyai tujuan yang baik dan orang kata suci lah. Dan sebenarnya dengan tujuan yang baik dan suci itulah yang menjadikan institusi maksudnya menjadikan perkahwinan ni satu perkara yang besar lah dalam dalam Islam ni sendiri. Sebabnya di samping perkahwinan ni, di samping dia memberikan kebaikan kepada fitrah manusia sendiri tu, dia juga memberi kebaikan kepada kesihatan, kebaikan kepada sosial. Dan yang paling penting sekali, dia dapat memberikan kebaikan yang besar lah kepada Islam itu sendiri. Dalil perkahwinan kan. Sebentar tadi kan kita ada tengok pasal apa perspektif Islam pasal perkahwinan ni. Dan hal ini dia sebenarnya dapat lagi kukuh lah bila adanya dalil tu. Dan di sini saya dapat petik satu ayat Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nisa ayat 3. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu suka dari perempuan 2, 3 atau 4. Dan juga satu lagi hadis dari satu hadis lah yang kedua-dua dalil ni menggariskan soal hukum hakam dan juga panduan mengenai perkahwinan itu sendiri. Dan
dengan adanya dalil ni sebenarnya dapat meyakinkan kita bahawa perkahwinan tu adalah satu perkara yang sangat diberatkan dalam agama. Jadi itu sahaja daripada saya lepas kepada kawan saya. InsyaAllah seperti yang kita dah sedia maklum, apa yang Diana share mengenai definisi perkahwinan dan dalil yang berkaitan mengenai perkahwinan itu sendiri. Jadi sekarang saya nak share sedikit kisah Nabi Zakaria dengan isterinya. Saya ambil kisah ini daripada surah Maryam ayat 2 hingga 6, di mana kalau kita tengok figur Nabi Zakaria itu sendiri adalah Zakaria adalah nama dari seorang Nabi atau Rasul daripada Bani Israel. Nabi Zakaria ni kalau tengok ayat yang ketiga dalam surah Maryam ni, Allah ceritalah yang mana Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah, dia telah menyeru kepada Allah dengan seruan yang sangat lembut dan permohonan doa kepada Allah tu adalah dengan tujuan untuk memohon keturunan yang akan menyambung tugas, yang akan keturunan tu yang akan mengetahui keluarganya apabila Nabi Zakaria meninggal dunia. Dan nak katanya dalam doa ketika Nabi Zakaria berdoa tu, Nabi Zakaria sangat mengadukan kudratnya yang sangat lemah, tulang belulangnya dan ubat-ubatnya yang semakin memenuhi kepada beliau kan. Maka permohonan kepada Allah tu sangat dipenuhi dengan pengharapan dan kepercayaan kepada Allah, supaya Nabi Zakaria sangat berdoa dengan penuh yakin dan penuh harap agar Allah memakbulkan doanya. At the same time, Nabi Zakaria ni juga rasa risau kan, rasa risau sebab kalau beliau dan isteri beliau tak dapat nak melahirkan zuriat tu, tak ada keturunan tu, maka tak lahirnya pemimpin kan, tak ada orang yang akan menggantikan, tak ada orang yang akan menjadi pemimpin kepada kaumnya. Dan antara faktor yang menjadi antara faktor yang menyebabkan Nabi Zakaria dan isterinya tak dapat melahirkan anak adalah disebabkan beliau sendiri yang semakin tua dan isterinya yang mandul. Daripada kisah Nabi Zakaria dan isterinya daripada selama ini, jelaslah bahawa perkahwinan yang didasari dengan prinsip asas perkahwinan mengikut syariat Islam, maka perkahwinan itu akan membentuk pasangan suami dan isteri menjadi hamba yang mengharapkan redha Allah, yang mengharapkan mardatilah Allah, dan keturunan zuriat yang terlahir itu yang akan menyambung kerja memimpin manusia ke jalan Allah. Jadi, apa perkaitannya antara kisah Nabi Zakaria dengan prinsip perkahwinan yang diamalkan? Kalau kita tengok kat sini kan, first, definisi perkahwinan yang berjaya itu sendiri adalah perkahwinan yang akhirnya pasangan suami dan isteri itu dapat meraih sakinah dan rahmat Allah kan? Dapat meraih ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki itu daripada Allah SWT kan? Dan pasangan suami isteri ini juga perlulah saling memahami each other, saling mempercayai satu sama lain. Yang ketiga, keinginan bila pasangan suami isteri ingin memiliki anak, keinginan punya anak tu bukan hanya sekadar keinginan duniawi je, hanya semata-mata anak-anak kan. Tapi kalau mengikut sudut pandang Islam, pasangan suami isteri perlulah berimpian, bercita-cita untuk menjadikan anak atau zuriat mereka sebagai penyambungan tugas menjadi pemimpin umat Islam. Bila kita nakkan seorang anak kan, kita mesti nak anak tu menjadi seorang pemimpin kan, yang akan lead lah umat Islam kan, dan ketua keluarga itu sendiri. Yang keempat adalah tugas sebagai ibu bapa kepada seorang anak adalah untuk menjaga dan mendidik mereka. Dan tugas sebagai ibu dan bapa ni perlulah dijalankan dengan ihsan dan amanahan kepada Allah. Sebab bila mana Allah dah mengamanahkan seorang anak kepada ibu dan bapa, kepada pasangan suami isteri ni, so automatically diorang akan menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu dan seorang bapa. Jadi saya paskan kepada rakan saya. Jadi insya-Allah untuk bab saya pula, saya akan menerangkan tentang alright, iaitu isu perceraian dan kegagalan dan tangga. Jadi kenapa kami
masukkan isu-isu perceraian ni dalam perbentangan kami. Ini adalah kerana kalau kita perasan, semakin hari kita akan melihat banyaknya kes-kes yang melibatkan institusi kekeluargaan yang semakin secara negatif lah, yang semakin teruk. Pasangan bercerai, bayangkan 11 pasangan Islam bercerai setiap jam. Bukan Islam tau, tapi Islam. Lepas tu Facebook dia mencerai dan dia macam-macam lagi. Dia mungkin bukan yang terbaru, tapi kalau kita tengok dia bukan sekadar masalah perceraian. Dalam institusi kekeluargaan dia juga ada masalah tentang penderaan kepada isteri ataupun sumbang mahram kan. Jadi macam mana benda ni boleh berlaku, sedangkan kalau kita semua tahu apakah prinsip perkahwinan tu, sepatutnya perkara-perkara ni dapat dielakkan. Jadi sebenarnya kita kena tengok apa sebenarnya tujuan perkahwinan tu. Jadi insyaAllah tujuan sebenar perkahwinan ni saya ada rujuk dalam buku Tarbiyatul Aulad. Antara tujuan perkahwinan, kalau dalam buku ada 5, tapi saya ambil 3 lah yang paling penting saya rasa. Pertama sekali adalah untuk memelihara rasa manusia. Kita boleh rujuk pada surah An-Nisa, sebenarnya ayat 1 kita tersilap 3. Jadi ayat 1 saya bacakan sikit. Allah telah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan lalu dari keduanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. So bestlah sangat ayat ni, sebabnya bila mana kenapa kita nak pelihara manusia ni, rasa manusia ni, dia Allah cakap kat kita balik untuk bertakwa kepada dia. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Dan dia bukan semata-mata nak membanyakkan manusia, sebab kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, malaikat sendiri memberitahu kepada Allah bahawa manusia ni kan dia hanya akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah kan di dunia. So kenapa nak create manusia ni? Tapi Allah lebih tahu hikmahnya kan. So bila mana kita kata dengan berkahwin kita nak tambah lagi, maksudnya membanyakkan bilangan manusia, dia bukanlah untuk menambahkan lagi kerosakan di dunia, tapi untuk memastikan setiap manusia tu dia membuat ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok yang kedua, memelihara keturunan yang dia nak dipelihara pun bukanlah semata-mata untuk nak meramaikan ataupun untuk jadi pewaris kepada harta mak ayah, tak tapi dia adalah tentang bagaimana kita pelihara keturunan tu untuk memastikan Islam tu sampai juga kepada waris-waris kita, sampai juga kepada orang lain, orang sekeliling, manusia yang baik, supaya semua orang tunduk dan taat kepada Allah. Itulah yang pentingnya. Dan yang ketiga pula, kita dia akan sepatutnya perkahwinan ni dia membuatkan kita dapat memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak. Sebab tu pentingnya peranan ibu dan bapa. Jadi bila mana kita berkahwin, sepatutnya kita dah fahamlah kan tentang prinsip perkahwinan ni, especially terutamanya untuk orang yang memang harus Muslim, orang Islam sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok, saya nak bawa lah secara keseluruhannya. Untuk kesimpulan, nak katanya kita ni bila berkahwin, dia bukanlah sekadar kita suka pasangan kita dan pasangan kita suka kita. Dia bukanlah satu perasaan atau percintaan antara perempuan dan lelaki. Dia memanglah melengkapkan fitrah kita sebagai manusia yang ingin pasangan tu. Tapi sebenarnya perkara paling penting dan paling besar sekali adalah bila mana perkahwinan ni sepatutnya dapat membuatkan seseorang individu tu semakin tunduk dan taat kepada Allah. Jadi saya untuk yang endingnya, untuk pengakhiran tu, saya macam nak bawakan satu hadis ni, riwayat Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, iaitu wanita dinikahi kerana 4 perkara, dan hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, nescaya engkau beruntung. Kita nak katanya harta, rupa dan harta, rupa dan keturunan tu penting juga, tapi Rasulullah cakap pilih yang tak beragama. Sebab nak katanya, insyaAllah bila kita pilih yang ada agama, kita akan dapat yang ketiga yang lain tu. Kiranya daripada harta, keturunan dan rupa. Mungkin ada juga insyaAllah. Sebabnya kadang-kadang kita rasa agama ni mungkinlah sebahagian je daripada life kita, tapi sebenarnya dia adalah secara keseluruhan tu kita kena ambil. Dia adalah satu prinsip yang kita pegang. Dia bukan satu prinsip dalam perkahwinan semata-mata, tapi
in every aspect. Dalam setiap sisi kehidupan kita tu, kita sebagai Muslim nak betul-betul amalkan Islam tu. Jadi sebab itulah bila mana kita tahu dan faham tentang prinsip perkahwinan ni, jadi kita makin jelas why kita nak berkahwin, kenapa kita nak ada anak dan macam-macam lagi. So insyaAllah itu je daripada kumpulan kami. Sekarang soalan atau pertanyaan bolehlah ajukan dalam perbincangan selepas ni, insyaAllah. Dekat chat ke, boleh tanya apa-apa. Kalau ada tak faham atau nak tahu pendapat. Jadi itu saja dari kami, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih.